projek Jana Wibawa untuk keluarga pemimpin parti tertentu. Di tengah-tengah penafian amaran di Parlimen terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba hari ini, seorang pemimpin tertinggi bersatu mendarat di Mahkamah Kuala Lumpur dari Parlimen Malaysia. Menurut laporan media, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dihadapkan ke mahkamah untuk proses mendakwaan selepas ditahan berhubung kes projek Jana Wibawa. Wan Saiful didakwa menerima rasuah kira-kira 6.9 juta ringgit berhubung inisiatif projek tersebut. Beliau juga didakwa meminta jumlah yang tidak dinyatakan untuk projek jalan raya bernilai 232 juta ringgit. Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan kepadanya di Mahkamah Session di hadapan Hakim Azura Alwi. Pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Sri Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Agung PAS Datuk Sri Taqiyuddin Hassan bersama pemimpin bersatu lain iaitu Datuk Sri Ronald Kiandi, Datuk Muhammad Razi Jidin dan Wak Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal turut juga kelihatan hadir dipercayai memberi sokongan moral kepada Wan Saiful. Presiden Bersatu mendakwa parti itu menjadi mangsa pendakwaan terpilih. Beliau mempersoal kenapa pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak didakwa di mahkamah walaupun telah menerima dana daripada penyokong. Kami sebenarnya jangka ini akan dilakukan oleh kerajaan PHBN untuk melemahkan Bersatu selepas melihat sokongan yang semakin meningkat kepada Perikatan Nasional, katanya lapor Free Malaysia Today. Sementara itu, seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat Adam Radlan Adam Muhammad turut didakwa bagi kes projek yang sama di hadapan hakim yang berasingan. Adam Radlan dikatakan timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut adalah sepupu menantu Mahyadin yang dikatakan pemilik syarikat Iris Corporation Berhad, Datuk Muhammad Adlan Berhad. Pada masa ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan sedang menyiasat kemungkinan wujud salah guna kuasa dalam penganugerahan Projek National Integrated Immigration System NIISE kepada Iris Corporation Berhad. Untuk rekod, projek NIISE tiada kaitan dengan Jana Wibawa. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata beberapa senarai surat setuju terima SST yang dikeluarkan menerusi projek di bawah Jana Wibawa melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Bagaimanapun, beliau berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setakat ini belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek itu. Sebanyak 56 projek telah mendapat SST dan keseluruhan projek tersebut bernilai 6.3 bilion ringgit, katanya. Azalina menjawab soalan ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan Lim Guan Eng berhubung jumlah bilangan dan nilai projek yang terlibat dalam penyalahgunaan kuasa khususnya tender rundingan terus melibatkan ahli keluarga pemimpin utama serta tindakan yang diambil ke atas mereka yang menerima habuan. Jangan lupa Presiden Bersatu pernah mengkhianati rakyat secara tebuk atap menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 dengan menarik 11 orang ahli Parlimen Keadilan agar menyokongnya. Itulah kaedah yang digunakan pemimpin Bersatu itu untuk melemahkan Pakatan Harapan dengan mencantas peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-8. Semasa kempen pilihan raya umum ke-15, Mahyadin mengejek Anwar sebagai PM tepi selain mendakwa Anwar menerima ganjaran sebanyak 15 juta ringgit ketika memegang jawatan sebagai penasihat ekonomi Selangor. Apabila saman difailkan terhadapnya, beliau berkata Anwar Ibrahim sebagai ketua merajui kerajaan perpaduan dan pemimpin Pakatan Harapan sepatutnya secara terbuka dan berlapang dada menjawab persoalan dikemukakan serta menafikan sebarang dakwaan yang didakwanya palsu. Kenyataan itu dibuat sebagai sebahagian daripada ceramah pilihan raya dan merupakan acara terlindung. Ia tidak dirancang untuk mencejaskan plaintif, kata Mahyadin dalam pernyataan pembelaan menjawab saman Anwar terhadapnya di petik Free Malaysia Today. Mudahnya Mahyadin menafikan ucapannya adalah fitnah atau libel. Anwar dikritik melakukan nepotisme kerana melantik Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi tanpa gaji. Kini jawatan tersebut telah dilepaskan. Sebaliknya, hari ini rakyat diberitahu bahawa beberapa senarai surat SST untuk projek Jana Wibawa diberi kepada ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Sudah tentu parti politik tertentu itu bukan Pakatan Harapan yang diketuai Anwar Ibrahim. Jawab dengan jujur. Itu bukan nepotisme ke? Sekarang apabila dirinya disiasat SPRM dan orang kanannya didakwa, dengan mudah juga Mahyadin menuding jari kepada pihak lain kononnya pendakwaan terpilih. Saya ada satu kenyataan yang saya nak bacakan berhubungan dengan perkara ini sebelum ada satu dua soalan yang lain.
Yang ini tajuknya ialah pendakwaan terpilih, selective prosecution. Justru jom channel kembalikan kata-katanya dahulu bahawa sebagai pengurusi Perikatan Nasional, beliau sepatutnya secara terbuka dan berlapang dada menjawab persoalan yang dikemukakan apabila berhadapan dengan dakwaan. Jangan lupa, Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun adalah lantikan Mahyadin ketika menjadi Perdana Menteri. Bukan Anwar Ibrahim yang melantik mereka untuk menganiaya pemimpin bersatu. Pepatah Inggeris menyebut what goes around comes around. Selamat memasuki gerbang kluster Mahkamah YB. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.